Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada saat yang sebegini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan pengajian yang biasanya kita belajar di masjid U10. Biasanya demikian pada setiap petang Isnin sebegini kita berbicara tentang mengenai satu kitab Ziarah ke Alam Barzah. Dan kita berhenti pada muka surat 24 dalam perbincangan yang terakhir. Lalu kita sambung hari ini tentang mengenai tentang tajuk, masih lagi dalam membicarakan tajuk tentang keutamaan kematian. Bila dalam hidup kita ni kita kena tahu bahawa di sana ada kelebihan kematian. Jangan kita ingat bahawa bila sebut tentang mati, maka dia tak ada dah kebaikan daripada kematian itu. Ini cerita pada orang Islam, terutamanya pada orang mukmin. Bila kita hidup sebagai seorang mukmin ni, kita kena faham, bila kita selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita tak dapat kelebihan daripada kematian. Apa dia kelebihan daripada kematian ini? Yang pertamanya kita sebut sebelum daripada ininya, bila kita mati, dia akan menghubungkan kekasih dengan kekasih. Maknanya kita ni bila kita mati barulah kita berjumpa kekasih kita. Kekasih kita ni siapa dia? Allah. Dalam hidup kita, kasih kita ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak berjumpa dengan kekasih kita ni? Bila kita mati. Maknanya di sebalik kematian itu ada kelebihan. Jangan kita ingat bahawa kalau kita mati habislah kita, rugilah kita. Padahal besar nikmat di sebalik kematian dipanggil. Tapi jangan bunuh diri. Islam larang. Jangan kita kata, oh kalau begitu saya nak bunuh diri dah. Tak, Islam tak ajar demikian. Tapi Islam suruh kita mati syahid. Kalau sekiranya kita ni, daripada kita mati bunuh diri, dalam keadaan yang kita cuba nak membunuh diri pada diri kita, lebih baiklah kita memilih untuk berjuang di jalan Allah. Dengan akhirnya gugur syahid kita. Itu lebih baik dalam hidup kita. Maknanya, bila kita lepas pada kita mati, menghadap depan Allah, lalu dalam keadaan demikian kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan orang yang kita kasih. Bila kita dapat demikian, bila kita mati. Lagi mana kita tak mati, selagi itulah kita tak berjumpa. Yang kedua, kelebihan untuk mati ni, keutamaan kematian ni apa dia? Bila kita mati, kita mula masuk syurga. Itu yang menyebabkan selagi mana kita tidak mati, selagi itulah kita tak dapat syurga. Allah jadikan pada kita syurga ni bila? Di akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan juga lebih kekal dalam hidup kamu. Jadi, waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa dengan syurga. Orang mukmin diajar demikian. Bila kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa dengan syurga. Bila kita nak dapat nikmat syurga ni? Bila kitanya dalam keadaan yang pada diri kitanya, bila kitanya dah menghadap depan Allah. Bila kita dah menghadap depan Allah, kita berjumpa syurga. Syurga yang disediakan oleh Allah kepada umat manusia ini sendiri. Terutama orang Islam lah. Orang Islam ni dapat syurga bila mati. Yang ketiga, apa kelebihan mati ni? Dia menebus segala dosa-dosa yang kita lakukan di atas dunia. Dengan berlakunya kematian, terhapus segala dosa-dosa kita. Itu cara pada diri kita. InsyaAllah kita akan bincang. Ada 2-3 kelebihan-kelebihan ni. Dan kita baru berhenti pada muka surat 24. Masih lagi dalam membicarakan tajuk ininya. Dalam Az-Zuhdi, Imam Ahmad juga mengisahkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah berkata, Ibnu Mas'ud pernah sebut, ketahuilah alangkah baiknya hal-hal yang dibenci ini. Kamu kena ingat, yang kamu tak suka ni, ada benda yang baik. Di sebalik benda yang kamu tak suka. Dalam hidup kita ni ada 3 benda yang manusia tak suka. Manusia tak suka. Apa dia? Yang pertama,
Yang pertama kematian. Manusia tak suka dengan mati. Kematian ni manusia cukup takut. Manusia cukup benci terhadap kematian. Tapi di sebalik yang kamu tak suka tu ada kebaikan. Ibn Mas'ud sebut demikian. Kita kena faham. Bila kita mati, kita dapat nikmat-nikmat yang kita sebut awal-awal tadi. Yang pertama. Yang kedua, manusia tak suka sakit. Dalam hidup ni, manusia tak suka dengan kesakitan. Tapi, di sebalik kesakitan itu ada kebaikan. Itu kita kena nampak demikian. Jangan kita nampak dengan sakit itu jadi satu keburukan. Tidak. Tapi dengan sakit itu ada hikmah yang Allah sediakan di sebalik kesakitan. Dan yang ketiga, manusia tak suka kemiskinan. Kemiskinan manusia tak suka. Tapi di sebalik kemiskinan itu, kesusahan dan kepayahan itu, ada kebaikan yang tersendiri yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa Ja'far Al-Ahmar berkata, barang siapa yang tidak memiliki kebaikan dalam kematian dia, bererti dia tidak memiliki kebaikan pula dalam kehidupan ini. Kita kena ingat demikian. Disebutnya bahawa kalau siapa-siapa yang dia mati, tapi di sebalik kematian dia tu tak ada benda yang baik untuk dia. Lepas pada dia mati. Maknanya, dia hidup ni dia tak berbuat benda yang baik. Dia hidup ni dia tak berbuat kebaikan di atas dunia. Orang yang macam ni rugi dah. Hidup dia pun, orang panggil, hidup dia ni berat bumi je. Memberatkan bumi saja. Punca apa jadi demikian? Punca dia tak nampak kebaikan yang dia kena buat untuk lepas pada kematian dia. Satu saya, ada baru ni, bila ada seorang hamba Allah yang pakcik yang tua, dia datang jumpa dengan saya. Dia cerita yang dia ni sedih, dia ni payah. Tadi pun ada seorang hamba Allah yang telefon, dia rasa sedih dengan kehilangan barang kemas. Barang kemas dia banyak. Dia kata suami dia pergi gadai dekat yang disebut dengan kedai pajak gadai, nak ambil duit dan macam-macam lah cerita lah. Saya tanya balik, sebenarnya kita ni sampai sedih, sampai kita sayu, sampai kita sedih terhadap apa sebenarnya? Yang jadi kita sedih, ya, jadi rasa tak bermaya, sayu je, penghujung usia. Dalam usia-usia sebegitu, rasa kehilangan saja. Pada diri kita ni, pada penghujung usia. Kita hidup atas dunia ni, kita nak apa sebenarnya? Yang kita sedih-sedih tu, kita sedih terhadap apa? Terhadap dunia kan? Kita sedih terhadap dunia. Kenapa pelik kita nak sedih terhadap dunia yang kita nak kena tinggal? Saya sebut demikian. Pada pakcik dan makcik yang cerita masalah-masalah masing-masing. Padahal barang kemas tu pun kita tak bawa dah masuk dalam kubur. Kemudian kita rasa mikir banyak je terhadap dunia ni. Kita fikir banyak terhadap dunia. Saya tanya pakcik tu, pakcik nak apa sebenarnya dalam hidup ni? Pakcik nak pada rumah besar ke? Pakcik nak kepada kereta mewah ke? Pakcik nak kepada apa dia? Nak apa dia sebenarnya dalam hidup kita? Kalau kita nak, semua tu kan Allah dah bagi pada diri kita. Saya tanya pakcik, rumah pakcik sekarang ni kecil lagi ke? Sempit lagi? Dah luas dah Ustaz. Habis tu kenderaan yang pakcik naik, pakcik rasa tak sesuai lagi ke? Ada lagi ke kenderaan lain? Orang lain naik dan orang lain macam-macam gaya. Kita rasa ada lagi kenderaan yang kita nak naik. Dia kata cukup dah Ustaz. Habis tu pakcik nak apa dalam hidup pakcik? Nak kahwin seorang lagi ke? Saya tanya. Saya buat bergurau dengan dia depan makcik tersebut. Dia pun ketawa terus. Dia kata tak Ustaz, cukup dah saya. Makcik ni pun setia dah sama gini. Macam-macam gaya dia sebutnya. Habis tu yang pakcik yang jadi kita ni terfikir panjang, duduk menung je dalam hidup kita. Kita fikir apa dalam hidup kita? Masa ni, masa yang kita kena enjoy dengan ibadah. Bila kita dah sampai umur kita pencen, kita kena rasa seronok dengan kita buat ibadah. Makcik yang seorang lagi tersebut, dia cerita barang kemah dia digadai oleh suami dia. Kemudian macam-macam gaya lah. Saya sebut, makcik, kalau barang kemah tu pun ada, makcik nak buat apa? Makcik nak telan barang kemah tersebut. Makcik nak makan ke barang kemah tersebut? Ataupun nak pakai? Kalau kita nak pakai barang kemah tu pun, sesuai ke dengan usia kita sekarang? Kita nak menunjuk pada siapa lagi barang kemah tersebut? Ya, kita kata, jahatlah suami yang ambil barang kemas isteri, kemudian pergi gadai di pajak gadai. Tapi tu jahat dia. Manakala kita kena fikir dalam hidup kita,
Fikir yang kita ni barang kita, hak kita ni, kita telah hantar ke akhirat Allah. Di akhirat nanti kita berjumpa balik barang-barang kemas kita. Di akhirat nanti kita berjumpa balik setiap sedekah kita, infak kita di atas dunia. Ini dalam hidup kita di atas dunia ni, penghujung usia ni, enjoy lah dengan ibadah. Jangan kita ni lagi tua, lagi tamak dengan dunia. Lagi tua, lagi berumur kita, lagi nak pada tu, nak pada ni. Macam seolah-olah tak cukup-cukup dalam hidup kita. Jangan begitulah dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, kita kena rasa dah berakhir segala nikmat dunia. Sekarang kita buat persiapan apa dia? Buat persiapan untuk hidup di alam barzah. Macam mana nak hidup di alam barzah? Ini kena fikir di kalangan kita. Jangan kita duk fikir tentang nak hidup di dunia je. Hidup di dunia dia, Allah dah bagi dah. Rumah Allah bagi, kenderaan Allah dah bagi, kemudian apa, pekerjaan Allah dah bagi. Segala-gala dalam hidup kita ni Allah dah bagi. Bila Allah dah bagi dah segala-gala atas dunia ini, lalu kita kena fikir apa dia? Dah lah fikir tentang yang Allah dah bagi. Fikirlah pula bagaimana kita nak hidup benda yang Allah tak tentu lagi di hadapan pada diri kita. Itu di alam barzah. Hidup di padang mahsyar. Macam mana kita nak suruh nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak berlari laju di atas titian sirat? Cuba fikir. Biar kalau boleh buat package untuk masuk dalam syurga Allah macam mana? Fikir kita ni, aku nak masuk syurga ni dengan amalan ini. Aku nak terjauh daripada neraka kerana sebab amalan ini. Dalam hidup kita ni, kita dah mula fikir jauh ke depan. Jangan kita fikir lagi tentang dunia yang kita nak tinggalkan ini. Satu, Ibn Abi Ad-Dunya ni disebut, Ja'far bin Ahmad disebut, siapa yang tidak memiliki kebaikan dalam kematian dia. Waktu mana dia mati itu, tak ada kebaikan untuk dia. Bererti dia tidak memiliki kebaikan pula dalam kehidupannya ini. Maknanya orang macam ni tak ada kebaikan dalam hidup dia atas dunia ini sendiri. Atas dunia ni. Kalau dah mati itu, bila masuk dalam kubur, tak ada kebaikan. Maknanya kamu ni tak ada kebaikan waktu mana kamu hidup di atas dunia. Ibn Sa'ad dalam Tabaqat dan Imam Baihaqi dalam Asy-Syu'ab menuturkan bahawa Abu Darda berkata, aku mencintai kemiskinan sebagai wujud sikap tawaduk kepada Tuhanku. Ni katanya Abu Darda. Abu Darda sebut, di antara perkara yang aku paling suka dalam hidup, menjadikan dia aku ni miskin. Bila aku ni miskin, aku jadi tawaduk. Ni kebanyakan demikianlah kita. Kita ni, bila kita hidup atas dunia ni, kita tak ada apa-apa. Ataupun susah sikitlah dalam bab harta, dalam hidup kita, kita jadi tawaduk. Kita tak jadi sombong. Cuba tengok orang yang banyak harta, sombong terus. Tekan minyak kereta pun layu. Brum dia ni. Nak sebutnya, orang yang harta benda banyak, berjalan pun mengangkang je berjalan. Tapi kita, orang yang tak ada harta benda, tak banyak harta benda dalam hidup kita, lalu kita buat macam mana? Kita sentiasa menjadi manusia yang tawaduk. Menjadi manusia yang lemah lembut. Aku mencintai kematian sebagai wujud kerinduanku kepada Tuhanku. Katanya Abu Darda, yang kedua, aku mencintai kematian. Kalau orang tanya, kenapa pelik kamu sangat ni? Kenapa pelik sangat kamu ni Abu Darda? Cinta terhadap kematian, kerana itu tanda wujud kerinduanku kepada Tuhanku. Bila aku ingat pada mati, aku tahu di sebalik mati aku akan berjumpa dengan Allah. Di sebalik kematian aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia jadi demikian. Dua, yang tiga, aku pun mencintai sakit sebagai penghapus kesalahanku. Bila aku sakit, bila aku diuji dengan ujian yang disebut dengan sakit. Kenapa jadi demikian? Itu tanda Allah sedang mengkafarah dosa-dosa aku. Dalam hidup kita kan, elok kita sihat, sesama kita. Sesama tu pun Allah nak kafarah dosa kita. Adalah yang salah yang kita buat. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, tiba-tiba suara tak ada. Kadang-kadang dalam hidup kita sakit gigi. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, sakit lutut-lutut kita. Sakit-sakit ni kenapa? Kerana Allah nak kafarah dosa. Tu kita kena ajar pada diri kita demikian. Aku sakit ni kerana aku ni ada buat dosa. Adalah tu dalam hidup kita. Sakit perut. Kenapa? Kita ni payah nak puasa sunat.
pada diri kita. Boleh jadi Allah jadikan kita ni sakit perut. Kadang-kadang tak tidur. Malam tak boleh nak tidur. Kalau orang tanya, kenapa tak boleh tidur? Jawabnya, kerana ada dosa kita. Dosa apa yang menyebabkan tak boleh tidur? Main game itu banyak sangat. Misal contohnya, main game, layan pada game ataupun layan kepada tengok cerita-cerita entah apa-apa yang menyebabkan sukar untuk kita tidur malam. Ini benda-benda Allah kafarah dosa-dosa ni. Dosa yang kita buat. Lalu Allah jadikan sakit. Bila Allah jadikan sakit, menyebabkan di waktu itu, dia akan terhapus dosa-dosa kita. Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dalam Az-Zuhd mengisahkan bahawa Abu Darda pernah ditanya, apa yang kamu cintai pada orang yang kamu cintai? Cantik juga pertanyaan ni. Ditanya pada Abu Darda. Abu Darda, apa yang kamu paling suka berlaku kepada orang yang kamu paling cintai? Kamu nak apa dia? Kalau sekiranya berlaku pada orang yang kamu cintai ni, pada diri kita. Tak pernah orang tanya kita demikian kan? Benda apa yang kamu paling suka? Kalau berlaku kepada orang yang kamu paling sayang. Orang yang paling kamu sayang, kamu nak suruh jadi apa pada mereka tersebut? Dia jawab, kematian. Katanya Abu Darda. Aku paling suka orang yang aku sayang tu, dia mati. Pelik ni orang ni. Jika dia tidak mati, orang tanya balik. Untuk kematian. Kalau tak mati, benda apa yang kamu nak? Ia pun menjawab, berkurangnya apa yang dimiliki dan juga anaknya. Allahu Akbar. Kalau boleh, kalau ditanya pada aku, benda apa yang nak lagi? Biar dia berkurang rezeki dia. Dan juga berkurang anak-anaknya. Anak-anak dia tu tidak dalam keadaan yang kira-kiranya anak-anak dia tu meninggal dunia. Tu Allah, pelik lagi orang fikir demikian. Kalau kita fikir kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana semua itu merupakan tanda-tanda bagaimana kamu mencintai Allah. Semua itu kalau ditanya kenapa kematian? Kerana kalau kamu mati, kamu jumpa dengan Allah SWT. Kamu jumpa dengan segala janji-janji Allah. Yang Allah janji. Lepas pada sebalik kematian tu, ada janji-janji Allah. Allah janjikan syurga. Lepas pada kita mati. Jadi, orang yang aku cintai, aku suka untuk dia dapat syurga cepat. Cara demikian. Kalau kita dengar orang cakap macam tu pada kita, dia ni melampau, dia ni. Nak suruh kita mati pula. Sayang apa macam tu, kita sebut demikian. Tapi Abu Darda dia sebut, tak. Saya kalau boleh, setiap di kalangan orang yang saya sayangi, benda apa yang terjadi pada dia? Kematian. Biar dia dapat mati. Bila dia dapat mati, maka dia akan dapat janji-janji dia dengan Allah SWT. Ia pun menjawab. Kemudian Ubadah Ibn Samit mengatakan, aku berharap agar orang yang aku cintai berkurang apa yang dimiliki dan disegerakan kematiannya. Ubadah bin Samit pun sama juga. Tengok cara cerdik kan orang berfikir. Dengan orang yang aku cintai, pada siapa aku cintai? Isteri aku, anak-anak aku, ataupun sahabat-sahabat aku. Orang yang di kalangan orang yang dekat-dekat dengan dia aku ni. Orang yang dekat-dekat dengan dia aku ni, kalau berlaku apa yang paling disukai, ialah disegerakan kematian dia, ataupun berkurang rezeki dia. Bila berkurang rezeki dia, dia fikir panjang lah. Dalam hidup dia, dia fikir, macam manalah nak dapatkan lagi rezeki. Macam manalah nak yang menyebabkan dia sentiasa bersyukur dengan sedikit yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan berbaki dalam hidup dia. Mensyukuri nikmat yang sedikit, menambahkan menjadi banyak. Jangan kita lagi sedikit, lagi kita kufur. Jangan. Tetapi lagi sikit rezeki kita, lagi kita syukur, menjadikan dia semakin bertambah, semakin bertambah. Allah sebut demikian. La in syakartum la azidannakum. Ada beberapa perkara dalam hidup kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala diajar, kalau kamu buat begini, aku balas begini. Aku balas, cepat Allah balas. Antaranya fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu pada aku akan ingat pada kamu. Kemudian ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku, nescaya aku akan mustajabkan doa pada kamu. Allah ajar demikian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam nak sebutnya pada diri kita, antaranya yang tadilah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi nikmat-nikmat dalam hidup kamu. Abu Darda berkata, aku tidak diberi hadiah. Lebih lanjut ia berkata,
Lebih lanjut dia kata, tidak ada hadiah yang lebih aku sukai daripada saudaraku selain salam. Tak adalah hadiah. Kalau sekiranya ada orang nak bagi hadiah pada aku, paling aku suka hadiah apa dia? Kalau kita bagilah hadiah bolpen, bagilah hadiah yang disebut dengan tali pinggang, bagilah hadiah yang disebut dengan kenderaan, bagilah hadiah kasut dan sebagainya. Kita demikian. Tapi Abu Darda, bila orang tanya pada dia, kalau nak diberi saudara kamu, nak bagi hadiah pada kamu, hadiah apa yang paling kamu suka? Dia jawab, salam. Kain salam. Kain salam itu paling aku sukai. Dan tidak ada berita baik tentang saudaraku yang disampaikan kepadaku yang lebih mengembirakan diriku selain daripada kematian. Paling aku suka, katanya Abu Darda, kalau ada orang datang bagi tahu saudara kamu dah meninggal dunia. Allah sukanya aku. Kerana apa dia? Kerana dia berjumpa dengan perkara yang paling disukai dalam hidup itu, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelik kan cara orang yang soleh dia berfikir. Orang soleh berfikir, cara dia bukan sama dengan kita. Kita kalau orang tanya, nak bagi hadiah apa? Bagilah hadiah kek, bagilah hadiah yang disebut dengan pakaian, bagilah hadiah makanan dan seumpamanya. Tu kita sebut demikian. Tapi dia sebut, tak, saya nak, kalau ada saudara saya nak bagi hadiah, bagi salam. Kirim salam pada saya. Kemudian, lepas pada itu, yang paling saya gemari, gembira lagi dalam hidup saya ni, ialah yang disebut dengan dapat berita kematian saudara saya. Allah sukanya saya. Bukan suka dia mati itu saja, tidak. Maksudnya, suka benda yang berlaku pada dia di sebalik kematian. Di sebalik kematian dia. Ni cara orang mukmin berfikir. Lepas pada dia mati, dia akan dapat nikmat itu, nikmat ini. Banyak nikmat. Lalu kita pun rasa seronok. Alhamdulillah, saudara aku dapat dah nikmat yang sepatutnya dia dapat dalam hidup dia. Kemudian, ialah berlakunya kematian. Bila berlaku kematian, itulah kegembiraan pada dia aku. Abu Malik Asy'ari menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, tanamkanlah kecintaan akan kematian kepada orang yang mengetahui bahawa aku adalah Rasulullah." Bagi mereka tersebut, siapa-siapa yang mencintai Rasulullah, di antara tanda dia mencintai Rasulullah, dia tanamkan rasa kematian dalam hidup dia. Tanam pada diri dia, tak sabar aku nak menghadap depan Allah. Orang yang mencintai Rasulullah, dalam jiwa dia, salah satu tanda dia mencintai Rasulullah, dia tak sabar untuk dia dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bila dipanggil menghadap di hadapan Allah, dia akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah baca doa dalam riwayat At-Tabrani. Rasulullah kata, "Ya Allah, kamu tanamkanlah kecintaan akan kematian pada orang yang mengetahui bahawa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kamu itu sendiri, ya Allah." Mana-mana orang yang dia cerita tentang dia cinta Rasulullah dalam hidup dia, mesti ada dalam jiwa dia perasaan nak pada kematian. Kerana orang yang nak pada kematian ini, bila dia nak kematian itu, maknanya apa dia? Di sebalik dia kematian, dia akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cerita bab cinta Rasulullah tapi takut mati. Cinta Rasulullah tapi takut mati. Maknanya orang ni sebenarnya menipu je, bohong je terhadap kecintaan pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia akan menimbulkan rasa dalam hidup diri dia tersebut untuk dia nak menghadap depan Allah cepatlah, kerana aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawanya, nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lantah berucap, "Malaikat maut, apakah kamu pernah melihat orang yang melihat seorang teman mencabut nyawa temannya?" Hai malaikat maut, katanya Nabi Ibrahim, "Kamu pernah tengok ke kawan cabut nyawa kawan? Kamu kan kawan aku kan? Takkan kamu nak cabut nyawa aku? Kita kan berkawan. Pernahkah kamu tengok kawan bunuh kawan? Kamu pernah tak tengok orang yang kawan makan kawan? Adakah begitu?" Disebut pada malaikat maut ini. Malaikat maut lalu pergi menemui Allah. Lalu Allah berfirman, sebutlah kepada Ibrahim, kata pada dia, "Apakah kamu pernah mengetahui seorang teman tidak suka bertemu dengan temannya?" Sebut begitu pula Allah tanya. So, tanya Ibrahim tu,
Ada tak kawan tak suka berjumpa dengan kawan? Teman tak suka berjumpa dengan teman? Mana ada? Maknanya apa dia? Kamu tu kan kekasih aku. Kamu tu orang yang dekat dengan aku. Khalilullah. Khalilullah. Maknanya orang yang hampir dengan Allah. Manakala begitu, kamu pun dekat dengan aku, takkanlah kamu tak nak berjumpa dengan aku. Kemudian malaikat maut kembali lagi. Nabi Ibrahim mengatakan, cabutlah nyawa aku sekarang. Bila malaikat maut bagi tahu, Allah sebut, ada tak kawan tak nak berjumpa kawan? Dia tanya malaikat maut tadi, ada ke kawan cabut nyawa kawan? Dia tanya demikian. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada malaikat maut, sebut, ada tak kawan tak nak berjumpa kawan? Orang yang dekat tak nak berjumpa dengan orang yang didekati dalam hidup dia. Tak mungkin demikian. Lalu sebut pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS sebut pada malaikat maut, cabutlah nyawa aku sekarang. Cabut nyawa aku sekarang. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu mengingatkan wasiatku, nescaya tidak ada sesuatu pun yang lebih kamu cintai selain kematian. Rasulullah SAW sebut, kalau kamu ni ingat terhadap wasiat-wasiat aku, pesanan-pesanan aku, di saat itu kamu tidak inginkan apa-apa lagi terhadap dunia ini kecuali kematian dalam hidup kami. Para hadirin sekalian, saya sebut di awal-awal tadi bahawa kita ni kadang-kadang orang kita ni hidup dia terlampau asyik dengan dunia, terlampau galik dengan dunia. Nak yang tu, nak yang ni dalam hidup. Akhirnya dia tak terfikir yang dia ni kematian akan berlaku dalam hidup dia. Yang menyebabkan kita ni terlampau leka sangat. Bila kita leka sangat dalam hidup terhadap dunia, duduk di atas dunia ni, nak yang tu, nak yang ni, sebab tak cukup dalam hidup. Padahal dah cukup dah dalam hidup kita. Tapi ketamakan terhadap dunia tu besar sangat. Sehingga kan kita tak buat persiapan untuk nak hidup lepas pada kematian kita. Orang kita begitu. Tahu-tahu mati. Mati tu tenganga je dia. Menghadap depan Allah dalam keadaan yang dia je tertinggal amalan-amalan yang dia tak buat. Lalu dia masuk dalam kubur tu, mula sebutlah pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang aku hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Dia tahu ada amalan soleh yang tertinggal. Tapi waktu mana hidup atas dunia, dia tak kalut, dia tak sibuk terhadap amalan soleh. Yang dia sibuk dengan urusan dunia, bekerja nak pergi meeting, bekerjar dalam hidup dia nak nak dapatkan projek, bekerjar dalam hidup nak yang tu, nak yang ni dalam hidup. Ada dia bekerjar untuk dia berselawat pada Rasulullah, ada dia bekerjar untuk dia baca Quran, ada dia bekerjar dalam hidup dia nak jaga solat berjemaah. Tak ada dalam hidup tak bekerja yang tu. Adapun dunia yang dia kejar tersebut dia nak kena tinggal. Manakala yang dia kena kejar yang sebenar dalam hidup dia, dia tak kejar pun dalam hidup dia. Akhirnya dia tertinggal dalam kehidupan dia. Allahu Akbar. Sayang orang panggil demikian. Ibnu Sa'ad menuturkan bahawa Al-Hasan berkisah ketika kematian menemui Huzaifah. Ini cerita Huzaifah Ibn Yaman pula. Bila dekat nak mati, tiba-tiba dia berucap, kekasih telah datang saat kesusahan. Kekasih aku, waktu mana aku dalam keadaan susah, dia datang. Kemudian aku tidak menyesal. Segala puji bagi Allah yang telah memenangkan aku daripada fitnah dunia ini sendiri. Dia sebut pada dekat nak mati tu, Huzaifah Ibn Yaman ni, ketua setiausaha Rasulullah SAW. Dia sebut apa dia? Aku segala puji bagi Allah yang telah memenangkan aku daripada segala fitnah yang ada atas dunia ini. Waktu mana aku susah begini, datang saat-saat aku dah menghampiri Allah. Yang menyebabkan aku rasa sonok di saat sebegini. Sahal Ibn Abdullah At-Tasrtari pernah mengatakan, tidak ada apa yang mengharapkan kematian kecuali 3 orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Yang lari daripada takdir yang pertama. Orang yang hidup dia, tidak ada yang mengharapkan kematian. Tak ada orang yang mengharapkan kematian kecuali 3 orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah mana kematian. Yang pertama yang lari daripada takdir Allah. Yang kedua yang rindu dan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang rindu. Dan yang ketiga yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Sedangkan Hayyan
Ibnu Aswad mengatakan, kematian itu adalah jambatan yang menghubung antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Bila kita mati, itulah jambatan untuk kita mengenali Allah, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kitanya. Abu Usman menuturkan, tanda kerinduan adalah kecintaan pada kematian. Siapa-siapa yang rindu kepada Allah, dia tak sabar-sabar untuk dia mati. Dia akan sebut, lambat lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil aku untuk menghadap di hadapan dia. Tak sabar aku untuk menghadap depan Allah. Dia jadi kerinduan untuk kematian. Adakah orang kita begitu? Biasanya kita ni, Allah, kalau boleh jangan bagi matilah. Janganlah menghadap depan Allah, tak naklah kita. Tapi orang yang soleh dalam hidup dia, rindu dia untuk menghadap di hadapan Allah. Sebahagian ulama mengatakan, sesungguhnya para pecinta akan merasakan manisnya kematian pada saat kemunculannya. Saat itu, terbukalah bagi mereka bahawa rahmat kematian itu lebih manis daripada kehidupan. Ini orang-orang yang, para pencinta, maksudnya orang yang mencintai Allah dan juga Rasul. Pada diri dia, dia akan rasa manisnya kematian pada saat kemunculan kematian itu. Datangnya kematian, nikmat dia, seronok dia. Orang mukmin, gembira dia, puas hati dia. Tu yang peluah tadai tu. Tu yang senyum, luas dia senyum. Nampak tempat dia dalam syurga Allah. Sukanya pada diri dia. Saat itu terbukalah bagi mereka bahawa rahmat kematian itu jauh lebih manis daripada kehidupan yang bersifat sementara ini. Ini nak sebutnya orang-orang yang mukmin. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Kita sambung akan datang nanti dalam Ibnu Asakir pula. Cerita tentang nikmatnya di sebalik kematian yang berlaku dalam kehidupan seorang mukmin. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita. Dan Allah rahmati dan Allah berkati setiap amalan kita ini. Dan Allah jadikan dalam hidup kita di kalangan orang-orang yang merindui saat menghadap di hadapan Allah dan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.